contoh soalan yang mudah cikgu nak explain kepada awak lah. Kan? Okey, so ni namanya adalah angka bererti dan bukan angka bererti. So macam mana kita nak pastikan sama ada kita memenuhi apa yang soalan nak. Okey, terutamanya jika ada bundakan. Okay, sebelum kita pergi nombor piawai, bentuk piawai, kita kena tahu dulu apa itu angka bererti dan juga bukan angka bererti. Okey, soalan ni biasa suruh bundakan lah. Kan? So, soalan je contohnya macam bundakan setiap nombor yang berikut. So, nombor-nombor ni dia beri tapi tak adalah soalan macam ni. Ini soalan contoh untuk penerangan je kan. Dan setiap nombor ni disuruh bundakan satu angka bererti, dua angka bererti dan juga tiga angka bererti. Okay, jom kita tengok yang pertama, yang A, 60,813. So, kalau jika satu angka bererti je macam mana rupanya? Rupanya adalah macam ini. So, ramai pelajar tanya, kenapa satu angka bererti sedangkan nombor belakangnya pun ada? Okey, untuk satu bererti yang tidak ada perpuluhan. Cikgu ulang ya, yang tidak ada perpuluhan iaitu nombor bulat. Kalau dia nak satu angka bererti, yang depan sahaja, nombor 6 saja. Sifar yang belakang ni tak dikira sebagai angka bererti. Jadi, kalau dia nak satu angka bererti saja, maksudnya kita kena bundakan yang paling last ni lah. Okey? Yang paling last ni, maksudnya yang paling last ni, kita bundakan yang paling last ni. Yang paling last ni, sorry. Yang kosong ni, yang paling last, kita bundakan yang tu. Okey, dan dua angka bererti. Okay, dia nak dua angka bererti, maksudnya dua angka bererti yang ni. Jadi, kena bundakan yang ni lah. Okey, jadi yang dua ni je bererti, yang lain tak bererti lah tu kan. Yang lain tu adalah angka bukan bererti. Okey, tiga angka bererti, so tiga depan yang pertama. Okey, dan begitulah seterusnya. Okey, tengok contoh yang kedua. Contoh B. Contoh B tu ada perpuluhan. Okay, kalau dia satu angka bererti, so macam mana jadi ya? Ya, 400 je. So, yang belakangnya dikira bukanlah seperti yang atas juga. So, dua nombor angka bererti. Dua nombor angka bererti, tengok nombor 2 ni. So, kita bundakan dia. So, tiga angka bererti, kita akan tengok tiga angka bererti. Yang tiga tu jadi bundakan di 4. Dan seterusnya. Okey. Okey. So, kita tengok yang C, contoh yang C, 5.074. Satu angka bererti simple je. So, dua angka bererti. Okey, tiga angka bererti. Okey, mudah. Okey, apa kata kalau dia mempunyai perpuluhan di depan? Ni macam mana pula? Okey. Kalau macam ni dia ada satu angka bererti. So, inilah dikira satu yang pertama. Depan dia tak kira. Walaupun ada kosong-kosong banyak depan tu tak dikira. Contohnya ada 0.002. Ni tak dikira. Yang dikira hanyalah 2 sahaja. Dia ulang lagi. Katakanlah ada 0.002 kan. So, ini baru dikira satu. Depan ni tak dikira. Okey. So, kalau dia nak dua angka bererti. So, kita tengok yang kedua lah. Nombor 1 ni. Dan kita bundakan dia. So, didapati bahawa 20.22 dan begitulah seterusnya jika dibundakan untuk tiga angka bererti. Okey. Ingat kalau ada perpuluhan depan tak dikira. Okey, kalau tak ada perpuluhan macam A ni tak ada perpuluhan, belakang tak dikira, kosongnya. Okey. Kalau ada perpuluhan, kosong depan ni tak dikira. Jadi kalau katakan yang E tu untuk satu angka bererti dia mula dengan nombor 3 tu lah. So, kita bundakan dia jadi 4. Jadi kita bundakanlah sebab dia nak satu angka bererti, kita bundakan dia jadi 4. So, dua angka bererti. So, kita sampai nombor 8 sahaja dan tiga angka bererti, 3 akan jadi 4. 3 ni akan jadi 4 sebab dia akan bundakan. Okey, tiga angka bererti. Okey, jadi itu antara tip yang mudah lah. Dapat je soalan kalau nak dua angka bererti, tiga angka bererti, tengok perpuluhan di mana, tengok sifar di mana. Maka kita boleh gerakkan ataupun tambahkan nombor berdasarkan apa soalan yang nak kita bundakan. Okey, so kalau rasa macam bela lagi, so ulang lagi video ni banyak kali supaya anda boleh faham. Okey, kita move kepada slide yang berikutnya. Okey, ni contoh soalan. Example, contoh supaya kita boleh buat. Kita lebih suka buat macam ni lah. Ada contoh kan. Okey, hitungkan dan bundakan jawapan betul kepada angka bererti. Kadang-kadang di buku teks ataupun buku rujukan atau buku latihan dia letak AB. AB itulah angka bererti. Okey. So, angka bererti yang di bawah. So, yang pertama dia nak angka bererti, satu angka bererti. Dia dah tambah tolak bahagi semua ni. Dia nak jawapan tu dia nak dalam bentuk satu angka bererti sahaja.
Okey, step pertama. Okey, ini adalah sekolah rendah sikit lah, kan? Tapi awak boleh guna kalkulator je. Tapi kalau nak buat manual, so pastikan darab dan bahagi kita kena dahulukan dahulu. Jangan lupa tu, darab bahagi. So bracketkan dia. Dia tak bagi bracketkan. Kalau nak buat secara manual. Tetapi kita dah ada kalkulator, kira kalkulator lah, kan? Tapi soalan ni tak akan keluar lah sebab soalan ni mudah sangat. Okey, soalan ni untuk tujuan supaya kita faham konsep kita untuk bentuk piawai ni. Okay, sebelum kita pergi bentuk piawai lagi, ni belum masuk bentuk piawai ya, ni baru masuk angka berarti. Jadi kita selesaikan masalah yang dia bahagi ataupun darab dahulu seperti biasalah. Okay, so kita bracket dulu, saya tekan bracket tu, bahagi, kita dapat apa? 481 dah bahagi, kita dapat 1.75. Ni dah kira bahagi dah tu. Kita akan dapat ini 1.75. Okey, so kita tambah, maka kita dapat 49.85. So oleh kerana dia nak satu angka berarti, bermaksud bahawa kita bundakan yang 9 kat depan. Dia nak satu je lah. So yang belakang sifarnya tak dikira sebagai angka berarti. So satu angka berarti. Okey, clear eh? Okey, nombor 2. Soalan dia bagi awal-awal bracket, walaupun dia bukan darab atau bahagi. So kalau dia bagi awal-awal bracket, maksudnya kita kena selesaikan yang bracket dahulu. Okey. Okey, tapi soalannya dia nak 2 angka berarti. Okey, kita selesaikan dari darab guna kalkulator, maka kita akan dapat 9.102. So 2 angka berarti 1, 2. Dia nak yang sampai nombor 1 tu je. So oleh kerana kosong ni nak bundakan pun tak boleh, nak bagi derma pun tak boleh, kan? Jadi 9.1 saja. Okey, clear? Mudah kan? Itu adalah konsep untuk angka bererti. Okey, seterusnya adalah tuliskan setiap nombor berikut adalah bentuk piawai. Ini adalah bentuk piawai dalam bentuk seperti ini. Bentuk seperti itu. Tak nampak kan? Okay, kita buat satu contoh macam mana bentuknya. Okey, jika 300,000 seperti ini dibagi, 300,000, 304,000. So, nak jadikan dia bentuk piawai. So, mula-mula kita nak pastikan bahawa perpuluhan tu mesti berada di sini. Okay, selepas daripada nombor 1 tu. Maksudnya nombor pertama ni lah. Okey, jadi kalau katakanlah 300,000 ni jadi nombor dia punya titik perpuluhannya dekat belakang, ya. Jadi kita kena gerakkan daripada belakang sampai ke sebelum nombor 3 tu. Mesti ke situ dia nak. So apa kali kita gerakkan dia? Sekali kan. 1 2 3 4 5. 5 kali kita gerakkan dia. Jadi bermaksud bahawa kita kena darab dengan 5 kali. Okey, darab 10 darab 5, itulah masuk formula ini. Okey. 5 kali. Okey, kita ke arah ke kiri. Okey, so kita cerita sikit. Titik perpuluhan digerakkan 5 tempat ke kiri. Jadi bila 5 tempat ke kiri, maka kita akan buatlah 10 darab 5. Menunjukkan dah bahawa kita dah gerakkan dia. Okey, macam mana pula kalau dia perpuluhan? Jadi dia terbaliklah. Kalau yang sini kiri, yang sana kanan lah. So ingat, kalau boleh, selepas dia nak nombor yang pertama tu. So kita jadikan dia nombor bentuk piawai. Okey, jadi dia negatif, menunjukkan bahawa dia bergerak ke kanan. Kalau ada negatif tu menunjukkan bahawa dia adalah perpuluhan. Nampak perpuluhan? Ada perpuluhan. Ada negatif, ada perpuluhan. Tak ada negatif, tak ada perpuluhan. Senang. So ini pun samalah, kita akan gerakkan ke 4 ke kanan. Okey. Jadi senang, mudah kan? Jadi cikgu harap video ni memudahkan awak lah. Cikgu buat sesimple yang mungkin supaya awak boleh faham konsep dia. Okey. Soalan pelbagai lah. Soalan banyak kan, ada yang susah, ada yang senang. Tapi untuk faham konsep, cikgu rasa lebih sesuai. Cikgu memberi contoh-contoh yang mudah supaya boleh faham. Okey, tip seterusnya. Dia boleh katakan tip dan dia boleh katakan formula lah kan. Tapi semua ni sebenarnya kita nak kata hafal pun tak payah sebab kita boleh guna kalkulator je sebenarnya. Kan, semua ni boleh guna kalkulator. Cuma sebagai pelajar ni kita kena tahu jugalah asas pengiraan sebelum kita guna kalkulator. Okey, tip yang pertama ni, jika kita melibatkan dua bentuk piawai yang ditambah. Nampak tak? Sini tambah. Ini tambah, ini bentuk piawai, ini bentuk piawai. Okey, macam mana kalau nak bolehkan kita nak jadikan dia supaya bentuk piawai yang 10 darab ni, belakang ni 10 darab M, nampak tak? Ini pun 10 darab M. Kalau kedua-dua ni mempunyai kuasa yang sama, kan? Kuasa yang sama, 10M, 10M, maka kita boleh gabungkan dia sekali. Maksudnya B dengan A ni terus kita tambahkan. Jadi 10M dengan 10M kita gabungkan dia jadi satu je. Boleh faham jadi dengan cerita kalau nampak je 10M ataupun 10 dengan kuasa yang sama,
Maka terus kita ambil A dan kita ambil B. Kita terus tambah je sebab ditambah kan. Bracket. Kalau dia tolak, tolak lah. Okey. Cuba darab dengan bahagi lain sikit. Ni kita akan buat tambah dulu. Jadi contoh soalan pertama. Tambah dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. So, suruh tambah. Okey. So, tengok yang pertama. 10 sama tak? 10 tak sama. Memang cikgu buat 10 tak sama. Supaya nak tengok macam mana nak jadikan dia sama. Kita kena samakan dia. Okey. Sebenarnya kita boleh guna kalkulator nanti kita tunjuk sikit step macam mana nak guna kalkulator. So, kita guna kalkulator senang. Tapi kita kena tahu juga asas dia. So, step pertama adalah kalau boleh kita jadikan 10 kuasa yang besar. Tu antara 10 kuasa 8 dengan 10 kuasa 7. 8 lagi besar kan? Jadi macam mana kita nak fikir supaya kuasa 7 ni jadi 8. So, nak buat macam mana? Kita just tambah 1 lah. Kan? Tambah 1 jadi 8 kan? Okey. Bila tambah 1 apa perlu buat? Bila tambah 1, kita perlu gerakkan 1 titik ke sebelah kiri. Jadi perpuluhan. Ingat tu. Jadi macam mana? Jadi 0.56. Okey, sekarang kita nampak dah sama. 8, 10 kuasa 8, 10 kuasa 8. Jadi oleh itu, kita dah boleh tambahkan dia. Ya, seperti itu. So, dah tambah seperti biasalah tambah. Tambah macam biasa je dah. Belakang ni kita letak je lah. So, dah siap. Okey, walaupun macam mana pun kita boleh tekan je kalkulator. Ini cara kita. Jadi kalau awak nak try, awak pause video ni, awak try satu-satu. Okey. Exponent ni adalah exponent. Exponent ni kat bawah ya. Kalau awak perasan kat bawah ni. Exponent ni. Dekat bawah ni ada exponent. EXP. Awak tekan kat situ ya. Exponent. So, awak try. Cuba. Okey. So, kita tengok lagi tip yang kedua. So, ini benda yang sama. Cuma cikgu jadikan dia tolak je. So, tolak dia punya formula step dia sama macam tambah. Pastikan kita punya 10 kuasa ni adalah sama. Ya. Sama baru kita buat. Okey, jom. Kita tengok soalan ni. Tolak dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, yang pertama, first step. Tengok tak sama kan? Betul tak? So, kita decide mana satu yang paling besar. Negatif 4, negatif 5 mana besar? Negatif 4 lagi besar. So, kalau boleh kita maintainkan negatif 4. Orang tanya, kenapa 4 lagi besar? Kalau kita buat macam ni kan 1, 2, 3. Ni ke sana lebih besar kan? Sini pula negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nampak tak? Negatif 4 dan negatif 5. Tengok ke sana lagi besar. Jadi 4 dengan 5 ni 4 lagi besar. Okey. So ingat ke kanan lagi besar. Jadi kalau boleh kita pilih negatif 4. Nak pilih negatif 5 boleh juga. Okey je mana-mana. Cuma kerja dia mungkin banyak sikit lah jalan kerja dia. So, oleh itu, cikgu decide nak maintain negatif 4. Maka, cikgu ubahkan negatif 5. Cikgu just tambah 1. Maka, tambah 1, kita ingat. Tambah 1, kita gerak ke kiri. So, dia akan jadi. Okey, sekarang negatif 4 dah sama kuasanya. So, kita boleh gabungkan dia. Boleh tolakkan terus. So, tada, dah siap. Kan? So, pun sama, kita boleh guna kalkulator je. Kalkulator je. Ikut je yang ini. Guna yang asal tu, tekan kalkulator saja. Kalau nak tengok, press pause dan awak tengok, belajar. Okey, kita tengok yang darab pula. Tambah dah, tolak dah. Kita tengok yang darab. Okey, ni darab. So, darab dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, sebelum tu, kalau darabnya mudah sahaja. Kalau darabnya mudah, dia bukan macam tambah, bukan macam tolak. Tak kisahlah, walaupun indeksnya tak sama, okey je. So, apa cara nak buat? Cara yang buat senang je. A darab dengan B, indeksnya cuma tambah sahaja. Kalau darab, indeksnya tambah sahaja. Contoh macam ni lah. A darab dengan B, indeksnya cuma tambah M tambah N. M tambah N. Kalau dia darab, kalau dia bahagi, kita tolak lah. Bahagi kita buat selepas ini. Jadi mudah kan? Jom, kita tengok yang pertama ni. Jadi kalau ikut ni satu grup, ni satu grup. Dua grup yang beza kan? So, apa betul buat? Kita just darab lah. 4.6 darab 3. Lepas tu indeksnya kita tambah sahaja seperti ini. Nampak tak? 5 dengan 2 ni kita tambahkan sahaja indeksnya. Sebab dia apa? Sebab dia darab. Jadi mudah. So, seperti biasa kita darab je ni. Dan yang itu kita tambah sahaja 2 ni. Jadi 7. Okey. Itu je kan? Alright. So, itulah jawapannya. Kenapa? Sebab ni kena gerakkan ni. Nampak tak? Kalau nak buat piawai, mesti titiknya kat situ. Okey. So, bila digerakkan ke kanan, tambah 1 lah.
Dan tambah 1. Jadi 8 semula. Okey, boleh? Okey, so terpulanglah mana step yang awak prefer. So, boleh tekan calculator je, jangan risau. Pada dia rasa macam malas nak kira, boleh tekan calculator sahaja seperti ini. Okey, so kita tengok pula yang bahagi. So, seperti yang tadi, kalau darab, kita tambah. Kalau bahagi, kita cuma tolak je. Senang je. Jom tengok yang soalan kita buat ni. Okey, so step pertama adalah kita bahagikan dia. So, kita bahagi dua ni. So, yang ini 8 dengan 3 ni kita tolak ke? Nampak tak? 8 dengan 3 kita tolak je. Negatif ni kita maintain. Okey, kenapa kita tolak? Sebab dia bahagi. Bila bahagi, kita tolakkan dia. Negatif ni 3 tu punya, kita maintainkan dia dalam tu. So, kita akan buat seperti biasa. Maka kita dapat tengok. Ni kena gerakkan dekat sebelah 6 tu supaya dia jadi bentuk piawai. Okey. Alright. Tada, dah siap. Bila kita gerak ke kanan, ke kanan, maka kita tolak 1 lah. Jadi dia dapat 10. Itu cara yang mudah, cara simple. Okey, pun begitu, kita boleh guna calculator seperti biasa. Okey kan? So, cikgu rasa sangat mudah dan sangat senang. Sekali buat je.